Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Saya hulurkan buat barisan juri dan sidang penonton sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, pada dekad ini, saya percaya kita semua sudah kerap kali mendengar betapa hak kebebasan bersuara adalah hak semua manusia. Sesungguhnya, hak kebebasan bersuara menuntut agar perkongsian pandangan, pengutaraan persoalan, pertikaian dalam perbincangan dan penyuaraan cadangan perlu sentiasa kita raikan. Pun begitu, lumrah kehidupan manusia. Dalam setiap tindak tanduk kita, perlu ada batasan dan garis panduan. Begitu juga dengan hak kebebasan bersuara. Tanpa batasan dan garis panduan yang bersesuaian, hak kebebasan bersuara tidak ubah seperti pisau bermata dua. Penyalahgunaan hak kebebasan bersuara akan menimbulkan kekacauan, kekeliruan, ketidakstabilan dan kelemahan perpaduan yang akhirnya menggugat kedamaian, keamanan dan keharmonian yang sudah sekian lama kita perjuangkan. Maka pada hari ini saya akan berkongsi sebuah pidato yang bertemakan bercakap benar, kebebasan bersuara, bukan kebebasan berbohong. Sepanjang pidato ini, saya akan merungkai 4 persoalan pokok untuk menilai semua isu penggunaan dan penyalahgunaan hak kebebasan bersuara. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan pertama, apakah maksud sebenar hak kebebasan bersuara? Secara mudahnya, hak kebebasan bersuara adalah salah satu hak asasi manusia yang membenarkan setiap individu menyuarakan pendapat dan buah fikiran mereka secara terbuka. Di Malaysia, hak kebebasan bersuara diperuntukkan di bawah perkara 10/1/A Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Namun, di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga, hak kebebasan bersuara dibatasi dengan undang-undang khusus untuk mengelakkan hak kebebasan bersuara daripada disalahgunakan. Kebebasan bersuara sepatutnya kita bersama dengan mengutarakan perkara-perkara benar dan boleh membantu kita membina sebuah negara yang berjaya. Pada zaman teknologi moden ini, internet telah menjadi sebuah platform forum yang kuat dan luas untuk rakyat mengeluarkan pendapat. Hal ini dikatakan demikian kerana internet adalah medium yang murah untuk menerbitkan sesuatu informasi kepada khalayak umum yang lebih luas tanpa sempadan masa dan negara. Mungkin sedang pendengar suka mendengar lagu ini, Zizi Kirana. Sakit hati semua nak luah, banyak sudu hingga tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Makna lirik lagu ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa betapa kita bergelam manusia memang sukar untuk mencapai kepuasan diri dan dengan mudah mengeluarkan pendapat peribadi asal apa yang terbuku di hati tidak lagi tersembunyi. Namun, sedangkan kita semua bahawa tidak semua yang terbuku di dalam hati kita itu diterima oleh semua orang di sekeliling kita kerana rambut sama hitam pasti hatinya berbeza. Kita sebagai rakyat yang bijak seharusnya sentiasa bersikap berlapang dada dan berminda terbuka dalam sebarang isu yang melanda seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak, agar payung pemerintahan negara sentiasa utuh berdiri tegak. Saya yakin kita semua masih segar dalam ingatan tentang pantun orang lama yang menjadi panduan hidup kita. Siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Dapat saya konotasikan dalam senario pada hari ini, iaitu apabila seseorang itu menyuarakan sesuatu perkara yang tidak benar atau bohong, pastikan ia akan mencuri sebuah kepercayaan dan harapan yang akhirnya membawa kepada kemusnahan dan kehancuran dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Cukuplah sekadar coretan 13 Mei 1969 yang banyak memberikan kita suatu pengajaran agar sebarang keputusan dan kesangsian antara kita yang berlainan pegangan dapat disatukan dan diadunkan demi sebuah kemakmuran negara yang ingin terus maju ke hadapan. Pegangan yang kuat kepada 5 prinsip rukun negara wajar diasimilasikan oleh setiap warga negara Malaysia yang tercinta.
Walaupun kita berlainan agama dan budaya, itu semua bukan penghalang kerukunan dan kemakmuran negara setelah 63 tahun kita merdeka. Biarlah perbezaan pendapat itu hanya menjadi sebahagian daripada asam garam kehidupan yang tidak mungkin mampu merobek sebuah perpaduan dan kesejahteraan di bumi bertuah ini. Pepatah Melayu berbunyi, bumi mana tak ditimpa hujan, lautan mana tidak bergelora. Menjadi teladan kepada kita semua untuk lebih bersedia menghadapi cabaran-cabaran pada masa hadapan dalam membina sebuah negara bangsa yang disegani seantero dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada persoalan pertama, lahir pula persoalan kedua. Apakah kepentingan hak kebebasan bersuara? Menyingkap sejarah dunia, hak kebebasan bersuara sememangnya memainkan peranan penting dalam menjana perubahan pentadbiran sesebuah kerajaan ke arah yang lebih baik. Realitinya, kebebasan bersuaralah yang membantu manusia menghentikan pemerintahan kuku besi dan memperkenalkan demokrasi di seluruh dunia. Di Perancis misalnya, pada tahun 1789, kejayaan revolusi Perancis adalah hasil keberkesanan penggunaan hak kebebasan bersuara yang berjaya membangkitkan semangat kesepaduan rakyat Perancis dalam usaha mengguling rejim kuno Raja Louis ke-16. Penggunaan hak kebebasan bersuara untuk menghentikan penindasan manusia tidak berakhir di Perancis sahaja. Kisah yang sama turut berlaku di serata dunia. Unifikasi Itali, penyatuan Jerman, pengakhiran pemerintahan Soviet di Rusia, perjuangan menentang diktator seperti Mao Zedong, Pol Pot, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Genghis Khan dan pelbagai lagi revolusi yang berjaya mengalahkan pemerintahan monarki berkuku besi di seantero dunia adalah hasil daripada penggunaan hak kebebasan bersuara dengan berkesan. Realitinya, tanpa hak kebebasan bersuara, manusia pada hari ini tidak akan kenal demokrasi, tidak boleh memilih kerajaan yang diingini dan pastinya tidak akan hidup bebas di bumi sendiri. Begitu juga dengan Malaysia yang mana masyarakatnya adalah terdiri daripada agama, kaum serta bangsa yang majmuk. Maka kerajaan perlu cermat dalam menangani hak-hak bersuara, terutamanya ucapan yang melibatkan hal-hal agama dan perkauman. Hal ini demikian kerana perasaan setiap kaum perlu dijaga. Perkataan-perkataan yang akan menyinggung perasaan perlu dielakkan bagi tujuan menjaga keamanan masyarakat. Justru, sekatan-sekatan telah dikenakan ke atas kebebasan bersuara bagi melahirkan ketenteraman awam. Misalnya, isu mempersendakan lagu negaraku, pemasangan bendera Malaysia yang terbalik dan lain-lain lagi telah membuka mata kita semua bahawa masih terdapat individu yang tidak bersyukur dan cuba mencalarkan kesejahteraan negara yang selama ini kita bina bersama. Kebebasan bersuara di Malaysia telah lama dipraktikkan dan telah memberi ruang pada rakyat di negara ini memilih kerajaan secara demokrasi. Sebarang keluh kesah rakyat dapat diajukan kepada wakil yang dipilih untuk bersuara dalam platform parlimen yang menjadi hak ahli parlimen ketika mereka berbincang sesuatu isu dalam sidang parlimen. Janganlah sesekali ketidakpuasan hati terhadap sesuatu itu kita luahkan sembrono dalam pelbagai medium sosial hari ini yang boleh menggugat keamanan negara kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan ketiga, apakah pula bentuk penyalahgunaan hak kebebasan bersuara? Mutakhir ini, kita sering mendengar hak kebebasan bersuara sudah mula disalahguna sebagai senjata mereka yang berniat membinasakan negara. Perkongsian berita palsu, penyebaran hasutan dan penularan fitnah adalah antara bentuk penyalahgunaan hak kebebasan bersuara yang kini sentiasa berlegar-legar di media sosial dan dunia maya umpama tiada penghujungnya. Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pada tahun 2019, lebih 2,000 kes penyebaran berita palsu di media sosial telah direkodkan. Malah kini, pada ketika negara bergelut memerangi pandemik COVID-19, timbul pula penyebaran berita palsu yang cuba menakut-nakutkan rakyat dan menimbulkan panik yang sememangnya berpotensi menggugat keharmonian negara. Tidak dinafikan kini, kebebasan bersuara tanpa sekatan semakin sukar dibendung. Masyarakat kini sudah celik dengan pelbagai kemudahan yang ada. Penggunaan internet bukan lagi dikhaskan untuk golongan tertentu.
Tetapi, internet digunakan tanpa sebarang sekatan. Melalui laman sesawang, masyarakat mula menjadi hakim kepada masalah yang melanda negara. Memberi komen, kritik, malah turut menjadi api dalam sekam terhadap isu-isu yang bisa membangkitkan amarah kaum. Namun, segelintir sahaja yang mengerti dan memahami akibat dan kesan penyalahgunaan hak-hak kebebasan bersuara ini. Penyalahgunaan ini menyumbang kepada beberapa masalah dalam negara dan kelompok kaum di negara kita. Misalnya, demonstrasi jalanan mengganggu aktiviti kehidupan harian dan apabila ini berlaku, rakyat biasa yang akan sengsara. Ramai yang terpaksa menanggung kesakitan dan kerugian akibat dari perbuatan mereka yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, gabungan pilihan raya bersih dan adil, bersih yang berlaku tidak lama dahulu, banyak mengganggu dan menggugat keamanan rakyat dan juga negara. Bangunan dibakar, kedai dimasuki pencuri dan banyak individu yang tidak bersalah diserang. Malah, perniagaan turut ditutup, harta benda dirosakkan dan rakyat cedera hanya supaya segelintir ahli politik dapat mempromosikan agenda mereka. Tidak kurang juga kes penyebaran fitnah yang mencuba untuk merosakkan perpaduan kaum di Malaysia dan penularan muatan berbuah hasutan yang mencabar kedudukan Raja-Raja Melayu yang sememangnya dilindungi Perlembagaan Persekutuan. Kesemua isu ini menuntut kita untuk bertanya, kalau benar hak kebebasan bersuara baik untuk negara, mengapa kini digunakan untuk merosakkan Malaysia? Kalau benar hak kebebasan bersuaralah yang boleh menyatu padukan bangsa, mengapa kini kebebasan bersuara digunakan sebagai alasan untuk menimbulkan hasutan yang menggugat perpaduan? Memetik kata-kata Presiden Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia, Perkasa, Datuk Ibrahim Ali dalam utusan online pada 19 September 2012. Penerbitan filem anti-Islam Innocence of Muslim adalah bukti bagaimana konsep kebebasan bersuara yang melampau tidak membantu menyuburkan demokrasi. Sebaliknya, memporak-perandakan kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan keempat. Apakah langkah yang dilaksanakan kerajaan untuk menghalang penyalahgunaan hak kebebasan bersuara? Realitinya, di Malaysia, kerajaan memperkenalkan pelbagai undang-undang seperti Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebagai satu langkah yang boleh membantu kerajaan membendung penyalahgunaan hak kebebasan bersuara. Bagi isu berita palsu, kerajaan juga telah memperkenalkan kempen Tidak Pasti, Jangan Kongsi dan portal sebenarnya .my dan pelbagai lagi langkah tambahan untuk memastikan penyebaran berita palsu dapat dihentikan. Speaker Dewan Undangan Kedah, Datuk Ahmad Kasim berkata, cukup membimbangkan apabila masyarakat belum terdidik untuk memberi pandangan serta kritikan melalui media. Mengkritik akan memberikan kesan dan impak kepada kehidupan masyarakat sosial. Beliau bimbang, inilah perkara yang kita janjikan dahulu, iaitu kebebasan bersuara, kebebasan media. Tetapi, apabila kebebasan itu diberi dengan seluas-luasnya tanpa kawalan, ia akan memberikan kesan yang cukup tidak baik kepada negara. Rakyat perlu bijak dalam menyuarakan pendapat, terutamanya menerusi penggunaan media sosial walaupun Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Menurut Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, menerusi platform media sosial, orang ramai bebas mengemukakan pendapat mereka tanpa sekatan dan ia boleh menimbulkan kekeliruan. Yang paling penting tentang kebebasan bersuara ini adalah ia memberi hak kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka tentang pelbagai isu termasuk isu politik. Malaysia adalah sebuah negara demokrasi dan ia membolehkan rakyat menyatakan pandangan mereka termasuk mengkritik kerajaan agar kerajaan dapat mempertimbangkan semula pandangan tersebut. Kesimpulannya, kita semua tidak boleh menafikan bahawa hak kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia yang perlu sentiasa kita raikan bersama. Pun begitu, demi memelihara keharmonian dan kedamaian Malaysia, hak kebebasan bersuara perlu sentiasa dibatasi dengan berkesan bagi memastikan isu penyalahgunaan hak kebebasan bersuara dapat kita hentikan. Maka benarlah, bercakap benar, kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong. Sekian,
Assalamualaikum.